TV KPM. Bahan, peralatan dah ada, roti dah ada. Tengoklah apa yang berlaku kat roti ni. Alamak, macam mana saya nak tengok apa yang terjadi dekat bawah roti ni? Ada pegang kot. Tak apa, cikgu tak ada. Nisa! Nisa! Apa yang Nisa nak buat? Cikgu minta maaf, saya nak tengok apa yang jadi dekat roti tu, jadi saya cuba nak balikkan dia. Tak boleh. Perbuatan tu akan menyebabkan keputusan berlaku perubahan pada keputusan eksperimen kita nanti. Oh, maafkan saya cikgu. Lepas ni saya janji saya tak pegang dah bahan-bahan eksperimen kita. Tapi semuanya dah cukup cikgu. Saya rasa kita boleh mulakan eksperimen kita. Jom, jom. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid di rumah. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Hari ini bagi slot menengah atas kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran sains topik tingkatan 5 iaitu dunia makroorganisma. Kita dah lihat siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita nak persilakan Cikgu Rosam Falti Zulti daripada SMK Putrajaya Presin 11-1. Apa khabar Cikgu? Baik Nisa. Selamat datang ke Didik TV. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Cikgu, topik kita hari ini sangat-sangat menarik. Betul tak? Tapi sebelum tu saya nak minta Cikgu perkenalkan diri kepada murid-murid yang menonton kita di rumah sekarang ni. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Nama saya Rosam Falti Zulti binti Samiran. Kenali saya dengan Cikgu Rosam sahaja. Baik. Hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 5 Bab 1, 1.1 Dunia Mikroorganisma. Wah, satu topik yang menarik sebab saya terbayang-bayangkan kalau mikroorganisma ni, adakah macam kulat-kulat pada makanan? Kita akan tahu selepas ini. Tapi Ya, Cikgu, betul. apa yang kita nak fokus dalam topik dunia mikroorganisma kita ni, Cikgu? Okey, so Boleh, Cikgu, silakan. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari dunia mikroorganisma di mana murid boleh berkomunikasi mengenai mikroorganisma, menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Jadi hasil pembelajaran melalui akhir siaran, murid dapat pertama mengelaskan mikroorganisma kepada bakteria, fungi, protozoa, virus dan juga alga berdasarkan ciri seperti saiz, Baik. bentuk, habitat, cara pembiakan dan juga nutrisi. Okey, yang kedua, murid-murid dapat membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar bernutrien untuk menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Baik. Dan yang ketiga, membincangkan kesan nutrisi, kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Itu yang Nisa kita nak belajar hari ini. Saya pasti murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia dengan buku nota masing-masing, dengan buku teks masing-masing. Jom Cikgu, kita teruskan. InsyaAllah. Terima kasih Nisa. Jadi sebelum kita melangkah ke lebih mendalam mengenai dunia mikroorganisma, kita perlu tahu apa definisi mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar. Baik. Hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop sahaja. Okey, jadi apa itu pula flora normal? Okey, flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma seperti haiwan, manusia yang tidak menyebabkan penyakit. Okey, kita boleh tengok flora normal pada manusia yang terdapat pada uretra, bahagian atas salur pernafasan, kita ada pada bahagian kulit dan juga usus kecil. Ini adalah contoh flora normal pada manusia. Baik. Dan ini gambar yang menunjukkan flora normal pada manusia. Contohnya kita ada Lactobacillus species, kita ada Streptococcus species, Corynebacterium species, Staphylococcus species dan juga E. coli. Baik. Okey, dan seterusnya kita masuk kepada subtopik untuk
pengelasan mikroorganisma. Kita ada 5 Nisa. 5 baik. Mikroorganisma. Nak kena catat ni. Ya, pertama kita ada fungi. Okey, kita ada alga, kita ada protozoa, kita ada bakteria dan juga yang terakhir virus. Dan kita tengok setiap satu dari segi saiz, bentuk, cara pembiakan dan juga nutrisi. Okey, untuk fungi ataupun kulat ni saiznya berbeza-beza. Ada yang fungi makroskopik dan juga fungi mikroskopik. Fungi makroskopik ni seperti contohnya cendawan yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Dan fungi mikroskopik contohnya yeast yang berukuran 10 hingga 100 mikrometer dan hanya kita boleh lihat melalui bantuan mikroskop. Baik. Okey, dan seterusnya kita tengok bentuk. Bentuk fungi yang pertama, kalau fungi unisel seperti yeast, bentuknya sfera kecil. Boleh lihat dalam rajah fungsi untuk fungi unisel yeast yang berbentuk sfera kecil, dan fungi multisel biasanya daripada bentuk sporangium. Yang berbentuk sfera, dan juga hifa yang berbentuk berbenang. Ini adalah bentuk untuk fungi. Dan kita ada nutrisi. Macam mana fungi atau kulat ini memperoleh nutrien. Okey, kalau fungi saprofit memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati ataupun reput. Kalau fungi parasit memperoleh nutrien daripada perumahnya. Itu adalah nutrisi untuk fungi. Baik, macam menakutkan pula cikgu. Tapi hanya tidak ya. Ya tak, kita perlu seronok untuk mengetahui di mana-mana sebenarnya ada mikroorganisma dan ada langkah yang perlu kita ambil selepas itu. Betul. Okey, dan habitat untuk fungi, habitat mikroorganisma fungi biasanya dikaitkan dengan nutrisi mikroorganisma itu sendiri. Jadi fungi ni biasanya kita nampak di bahan yang reput yang terlampau banyak, tinja najis, kulit haiwan dan juga makanan. Dan fungi ni sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan juga lembap. Itu untuk habitat fungi. Dan macam mana fungi ni membiak? Dan pembiakan untuk fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks. Ada pertunasan. Dan fungi multisel seperti muka membiak secara aseks melalui pembentukan spora dan membiak secara seks melalui konjugasi. Dan seterusnya kita tengok kategori kedua, alga. Alga ni mempunyai saiz yang berbeza-beza. Ada alga makroskopik dan ada alga mikroskopik. Dan kita ada bentuk atau struktur asas alga ni yang mana kita boleh nampak contoh Chlamydomonas species dan juga Spirogyra species merupakan struktur asas untuk alga. Dan alga ni berbeza dengan kulat sebab kebanyakan alga mempunyai klorofil. Sebab itulah warna hijau. Dan bila ada klorofil menyebabkan berlakunya proses fotosintesis. Dan habitat alga, air tawar, air masin, tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Ini adalah cara pembiakan untuk alga, melalui belahan dedua dan juga melalui konjugasi. Dan saiz bentuk untuk protozoa pula. Kita ada contoh, ada paramecium dan juga ameba. Paramecium berbentuk seperti selipar dan ameba ni bentuk dia tidak ada bentuk yang tetap sebab bentuknya sentiasa berubah-ubah semasa bergerak. Dan untuk protozoa, nutrisinya contoh untuk gambar yang diberi adalah ameba yang menggunakan unjuran sitoplasma yang kita panggil pseudopodium ataupun kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Dan kita ada protozoa, cara pembiakan dan habitat protozoa. Kita ada bakteria dan bakteria ni ada pengelasan berdasarkan bentuk asas bakteria itu sendiri. Dan kita ada struktur asas bakteria yang mana ada dinding sel, kapsul, flagellum, bahan genetik dan juga
sitoplasma. Dan Ada membran sel, cikgu? Ya, membran Membran sel. sel. Dan untuk nutrisi, sesetengah bakteria ni parasit dia dapatkan daripada perumah. Kalau bakteria saprofit dia dapatkan daripada organisma yang telah mati. Baik. Dan habitatnya juga di mana? Di udara, air, tanah dan juga di kesemua organisma dan bahan yang mereput. Baik. Untuk pembiakan secara seks, belahan dua, dan secara seks, konjugasi. Dan seterusnya ada ciri istimewa dalam bakteria ni yang ada endospora yang dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim misal. Dan terakhir kita tengok pengelasan virus. Baik. Saiznya paling seni, paling halus sebab saiznya kurang daripada 0.5 mikrometer dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Dan ada bentuk virus sfera, helix, polyhedral dan juga bentuk kompleks. Dan virus ni ada terdiri daripada berbenang asid nukleik sama ada DNA ataupun RNA. Dan kita ada ciri khas virus sebab dia hanya menjangkiti sel perumah untuk membiak. Dan seterusnya kita tengok balik untuk bahagian virus ni sebab dia boleh menjangkiti sel perumah, contohnya seperti bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Baiklah, kita telah kenal pengkelasan mikroorganisma kita ada 5 tadi iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Betul. Kalau rasa macam alamak Cikgu Rosa melajunya, tak mengapa, bahan-bahan ini boleh murid-murid rujuk dari buku teks sains tingkatan 5. Kita akan beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Sains bab tingkatan 5 Dunia Mikroorganisma. Nampaknya murid-murid kita di rumah cikgu dah bersedia untuk mengambil catatan tentang eksperimen yang akan kita lakukan bersama-sama. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Dan seterusnya kita lihat untuk mengetahui kewujudan mikroorganisma. Bagi eksperimen ini tujuannya adalah untuk membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril yang dicoret dalam 3 keadaan. Pertama, jari tangan yang tidak dibasuh. Kedua, jari tangan setelah dibasuh dengan air sahaja. Ketiga, jari tangan setelah dibasuh dengan sabun dan air. Ini adalah eksperimen tingkatan 5 yang menunjukkan kewujudan mikroorganisma bergantung kepada bahagian-bahagian yang kita sebut 3 perkara tadi. Jadi, apa penyataan masalah? Bagaimanakah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril mempengaruhi kadar pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril tersebut. Ini adalah penyataan masalah. Dan kita tengok hipotesis. Apa jangkaan awal eksperimen? Apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril itu akan berkurang. Jadi ada 3 perbezaan pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, kita ada kebersihan jari tangan yang mencoret agar-agar nutrien steril. Untuk bergerak balas, kita ada bilangan koloni bakteria pada agar-agar nutrien steril. Dan pemboleh ubah yang dimalahkan adalah suhu persekitaran. Dan bahan yang diperlukan untuk kewujudan mikroorganisma, agar-agar nutrien steril, pita selofan dan kita ada pen penanda. Dan radas, kita ada 4 piring Petri yang kita tandakan dengan A, B,
C dan D. Baik. Dan silinder penyukat yang digunakan untuk eksperimen ini. Baik. Macam mana kita nak lakukan kewujudan mikroorganisma? Okey, pertama kita sediakan susunan radas A, B, C, D untuk piring Petri. Baik. Dan coret seluruh permukaan agar-agar nutrien steril dalam piring Petri A itu dengan jari yang tak dibasuh. Kemudian kemudian kita basuh tangan dengan air sahaja. Baik. Dan kita coret permukaan agar-agar nutrien dengan kita labelkan piring Petri tersebut dengan B. Okey, dan seterusnya kita ulang balik dengan basuh tangan dengan sabun dan air. Kita coret pada permukaan agar-agar nutrien steril dan kita labelkan piring Petri itu sebagai piring C. Petri C. Baik. Dan piring Petri D kita tidak langsung sentuh sebab kita nak tengok macam mana sebagai eksperimen kawalan untuk eksperimen ini. Dan kita kena tutup piring Petri A, B, C, D ni dan kita kena lekatkan dengan pita selofan dan kita kena terbalikkan setiap piring Petri itu. Jadi ketiga-tiga untuk A, B, C, D tadi kita kena simpan secara terbalik selama 3 hari dalam almari yang gelap. Selepas 3 hari baru kita keluarkan piring Petri A, B, C dan D untuk kita lihat keputusan. Jadi untuk eksperimen ni kita perlu perhatikan koloni bakteria yang ada pada setiap piring Petri. Dan murid-murid perlu catat sama ada piring Petri itu ada terdapatnya koloni yang banyak, yang sedikit ataupun langsung tiada koloni. Okey, dan kita nak tahu macam mana. Okey, jadi daripada eksperimen ni kita boleh nampak yang ni saya dah sediakan awal. Okey, kita ada A dicoret dengan jari tangan yang tidak dibasuh. Macam mana keputusan dia? Yang A, okey, kita boleh lihat sangat banyak pertumbuhan mikroorganisma yang menunjukkan koloni yang paling banyak pada piring Petri A, iaitu piring yang kita coret dengan jari yang tidak dibasuh. Bayangkan. Okey, ni yang A. Kemudian kita tengok yang B. Yang B, piring Petri apa tadi? Dengan jari yang dibasuh hanya menggunakan air, cikgu. Yang ni B yang hanya menggunakan air sahaja. Terdapatnya koloni tapi koloninya kurang sikit berbanding dengan yang A tadi. Baik, masih banyak tapi kurang berbanding A. Kemudian kita lihat piring Petri C. Piring Petri C tadi yang menggunakan cuci tangan menggunakan sabun dan juga air, cikgu. Yang kita gunakan sabun dan air. Ada koloni yang sedikit berbanding A dan B tadi. Okay? Dan D yang kita tak coret langsung dengan sebarang jari dalam sebarang keadaan dan tiada koloni yang tumbuh. Okey, maknanya ada perbezaan dalam empat piring Petri ini yang menunjukkan pertumbuhan koloni. Okey, dia adalah berdasarkan kepada tahap kebersihan jari tersebut. Jadi adakah hipotesis diterima? Hipotesis diterima. Sebab apa? Apa kesimpulan eksperimen ini? Jadi kesimpulannya adalah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril bertambah. Pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril itu akan berkurang. Maknanya setiap kali kita nak makan, kan kita perlu basuh tangan dengan air dan sabun. Lengkap. Okey, jadi ini adalah eksperimen untuk kewujudan mikroorganisma yang boleh dilakukan di sekolah. Kalau di rumah, Nisa dan murid-murid juga boleh melihat pertumbuhan mikroorganisma. Jom kita buat, Nisa. Jom, saya tak sabar. Murid-murid di rumah nampaknya semua dah bersedia. Macam mana ni cikgu nak buat eksperimen ni? Jom kita lakukan bersama-sama. Okey, jadi yang pertama kita perlu ada bekas yang berisi air. Berisi air, baik. Bekas berisi air. Sebab ni kita nak tengok dari segi faktor kelembapan dan kita kaitkan terus apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dengan kewujudan mikroorganisma itu. Dan seterusnya kita ada roti. Ya, ini kita yang ada saya cuba-cuba roti. nak pegang tadi. Kita ada roti. Ini untuk yang kita nak tengok dua situasi, dalam keadaan kering dan juga dalam keadaan yang basah. Lembap. Jadi sebelum kita mula kita kena pakai dulu sarung tangan. Jom. Saya pun nak pakai sarung tangan. Kebersihan itu penting
supaya tidak mencemarkan keputusan. Okey, dan seterusnya kita ambil satu plastik kosong. Plastik Okey, kosong, untuk kita letak roti satu pada bahagian yang kita akan label sebagai kering. Kering, baik. Okey, boleh Nisa? Boleh. Saya cuba membuka plastik ini terlebih dahulu. Tiba-tiba dia tak nak Okey. buka pula. Okey, termasuk ni kita boleh ambil untuk ni. Nah, Baik. Okey. jaga terima kasih, penjarakan. Cikgu. Baik. Okey, itu. Saya akan Masukkan satu roti, ya. yang kering. Okey. Masukkan dalam satu plastik Plastik. kosong. Kita labelkan sebagai kering. Kering. Nanti Nisa kena letak pita selofan semua jadi macam ni. Okey, maknanya kan. Lipatkan. Lipatkan. Okey, sebab kita perlu letak dalam almari gelap. Betul. Okey. Saya akan gunakan pita selofan untuk kita tutup plastik ini. Ya, dan kita anggap ini macam kan. Baik. Okey. Saya cuba Okey. cikgu ya. Boleh. Okey. Saya dah tutup. Okey, itu Baik. sebagai yang kering. Yang kering. Letak dalam almari gelap. Okey, jom Okey. kita letak di dalam almari Almari gelap. Okey. Okey. Almari Letakkan. gelap. Okey, Baik. seterusnya untuk kepingan roti yang kedua, Baik. kita ambil, kita gunakan air yang ada tadi, kita celup roti ke dalam. Okey, ni untuk mengkaji pertumbuhan mikroorganisma, sekaligus kita tengok faktor kelembapan yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, roti yang kering. Roti. Saya akan celupkan di dalam air. Ya, Celupkan. Nampak roti ni basah. lembab. Ya. Okey, masukkan dalam plastik. Di dalam plastik. Okey. Dan Labelkan. labelkan sebagai roti yang dalam keadaan lembab. Lembab. Dan sama juga kita letak dalam almari yang gelap. gelap selama beberapa hari. Dan yang ni saya dah buat, kita tunjukkan ni hasilnya untuk 5 hari. 5 hari. 5 hari agak berbau. Ya. Kalau murid-murid boleh bau, dia agak berbau, dan tunggu sehingga 7 hari dia boleh menunjukkan pertumbuhan mikroorganisma yang Baik. sangat banyak sebab dalam keadaan lembab. Lembab. Okey, dan seterusnya Nisa, kita Seterusnya? nak gunakan eksperimen yang berkaitan dengan air suling, Air suling. natrium hidroksida cair, dan juga kita ada asid hidroklorik cair. Okey, kita Okey. ada bahan-bahan, dan yang sama kita gunakan kepingan roti tadi, kita perlu asingkan ke dalam 3 plastik. Baik. Okey, kita ada natrium hidroksida cair Okey, yang ini untuk natrium mewakili hidroksida cair. Baik. alkali. Okey, dan kita ada Kita ada satu asid lagi. hidroklorik cair Hidroklorik untuk cair. mewakili Baik. asid. Dan kita ada air suling Air untuk suling, baik. mewakili neutral. Kita yang nak ini bezakan antara ketiga-tiga nilai pH ni, Baik. macam mana mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, Okey, jom kita cuba buat, Nisa. Jom, saya tak sabar. Kepingan roti pertama, Pertama. kita ambil dulu. Nisa pilih dulu nak yang mana? Untuk Saya- alkali ke asid ataupun air suling? Saya nak mulakan dengan asid hidroklorik Okey. cair, boleh cikgu? Boleh, hati-hati. Buka penutup. Tali ni kejap boleh cikgu? Boleh. Minta maaf ya Tak Amari. nampak. Alis sekejap. Baik. Okey. Okey, Saya akan hati-hati. Bukan. Okey, gunakan penitis. gunakan penitis. Ambil roti berkenaan satu. Okey. Okey. Oh, So, letak di atas. titiskan Baik. ke seluruh permukaan roti Saya untuk nak bagi kita nak murid-murid di rumah kaji. nampak juga aktiviti Okey. kita. Baik. Okey, hidroklorik cair. Yang ni untuk Titiskan. mewakili pH asid. Sebab tu asid. kita guna asid hidroklorik cair. Baik. Okey. Tutup, kita tutup. Seterusnya, Berhati-hati. hati-hati. Yang ini alkali. Alkali. Saya akan Okey, saya letakkan. tolong Nisa. Kita masukkan. Sambil Boleh. tu, Nisa boleh buat untuk alkali, natrium cikgu. pula. Okey. Sama juga kaedahnya. Baik. Gunakan penitis. Penitis. Titiskan ke seluruh permukaan roti. Baik. Okey. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Okey. Saya dah titiskan di bahagian roti. Okey. Sebab dia tu untuk natrium hidroksida cair. Baik. Okey, yang ketiga, kepingan ketiga kita Kita buat untuk tunjuk perbezaan pada air suling. Air suling. Okey, yang Baik. ketiga.
Yang ketiga kita ada Ni air sambil suling. roti Boleh, satu. cikgu. Okey, satu roti. Okey, gunakan air suling yang Air disediakan. suling. Baik. Okey. Okey. Tu je. Alright, terus picit. Banyaknya. Okey. Okey dah. Okey. Saya dah basahkan dengan air suling. Lepas tu terus masukkan dalam plastik juga. plastik. Okey. Baik, baik. Jangan tertukar. Kalau untuk air suling, kita labelkan dalam keadaan neutral. Okey. Okey, Yang ini labelnya masukkan. neutral. Saya akan masukkan. Ya. Kita dah labelkan. Jadi murid-murid boleh catat dan lakukan eksperimen ini di rumah selepas ini. Okey, kemudian yang ketiga kita ialah? letakkan roti dalam keadaan Yang ini alkali ya, cikgu? alkali sebab tadi saya dah tolong untuk asid. Baik. Tu neutral dan alkali. Tapi kita dapat lihatlah ada okey. kesan titisan berwarna. Macam warna-warna oranye, macam tu, warna kuning macam tu. Okey, ni baru kita mulakan. Nanti kita tunggu untuk beberapa hari baru Baik. lagi nampak pertumbuhan mikroorganismanya. Ya, Okey, okey. semua ni kita letak dalam almari gelap. Okey, saya akan Okey. tutupkan plastik ini. Saya akan So, kumpulkan kena. neutral, Ya. alkali dan juga asid. Semua sekali ini saya akan masukkan di dalam almari Gelap selama beberapa hari. Baik. Okey. Okey. So itu saja untuk kita tengok macam mana pertumbuhan mikroorganisma Baik. dalam segi keadaan lembab, Lembab, kering, kering dan okey, dan juga untuk bahagian apa tadi pH kita pH, ada alkali, asid dan juga neutral. neutral. Cikgu, saya ada soalan. Apa Ya. peringatan yang perlu diberi kepada murid-murid? Apa yang mereka perlu betul-betul ingat selepas melakukan eksperimen, cikgu? Okey, sebab kita dah gunakan banyak bahan kimia. Betul. Yang penting selepas eksperimen yang kita jalankan, kita kena basuh tangan dengan air dan juga sabun. Ya. Baiklah. Okey, saya pun tak sabar-sabar kejap lagi saya nak pergi cuci tangan saya. Mungkin cikgu boleh kita pergi bilik air dulu, cuci Boleh. tangan sebelum Jom. kita teruskan aktiviti kita. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Jom kita rehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM untuk slot menengah atas mata pelajaran sains. Topik kita hari ini, topik tingkatan 5, dunia mikroorganisma. Kita akan pergi kepada apakah faktor-faktor ya cikgu yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, selepas kita dah buat eksperimen tadi, Baik. kita boleh kaitkan apa yang Nisa buat tadi tu dengan tajuk yang seterusnya ni. Baik. Okey, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Kita ada 5. Okey, yang pertama kita ada kelembapan, Baik. yang kedua kita ada cahaya, Cahaya. ketiga kita ada suhu, keempat nilai pH dan yang kelima nutrien. Nutrien, baik. Maknanya yang kelima-lima ni adalah faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Okey, dan kita tengok secara terperinci untuk bahagian kelembapan. Okey, keadaan yang lembab sangat sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan baik. mikroorganisma. Sebab tu tadi bila kita buat roti, masukkan dalam air, Ya. bila kita simpan dalam almari gelap untuk Baik. beberapa hari, kita boleh lihat keputusannya ada terdapatnya pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma. Sebab apa? Sebab mikroorganisma ni sesuai untuk membiak, sesuai untuk tumbuh dalam keadaan yang Lembab. lembab. Baik. Okey, dan seterusnya kita tengok kalau persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan. Dan faktor yang kedua iaitu cahaya, mikroorganisma seperti alga yang ada klorofil perlukan cahaya matahari untuk jalankan proses fotosintesis. Manakala mikroorganisma seperti kulat, bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang
gelap. Dan pendedahan kepada cahaya ultra ungu, contohnya cahaya matahari itu dapat membunuh mikroorganisma. Sebab tu tadi kalau Nisa tengok masa kita buat eksperimen, roti-roti tu semua kita letak dalam almari yang gelap. Sebab apa? Sebab mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tu sesuai untuk tumbuh, sesuai untuk membiak dalam keadaan yang gelap. Okey, dan seterusnya kita lihat pada faktor yang ketiga, faktor suhu. Okey, kalau suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Jadi Nisa, saya nak tanyalah, apa yang Nisa faham tentang penyataan suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma? 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius ni suhu bilik, cikgu. Ya, betul. Saya rasa apa yang saya faham, suhu ini merupakan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Saya bagi bintang pink yang special ni untuk Nisa. Bintang pink untuk saya. Maksudnya suhu 35 hingga suhu 40 darjah Celsius suhu optimum, suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Macam mana pula dengan keadaan suhu yang rendah? Kalau suhu yang terlalu rendah, seperti yang terdapat dalam peti sejuk, boleh merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Manakala kalau suhu yang terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Contohnya, cikgu, seperti keadaan di dalam bahagian sejuk beku di peti kita, cikgu. Kita simpan daging dan makanan-makanan yang sesuai dalam bahagian itu untuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Ya, pandai Nisa. Saya bagi lagi bintang pink. Terima kasih, cikgu. Okey, dan seterusnya kita lihat kepada faktor yang keempat, iaitu nilai pH. Nilai pH maknanya kita nak tengok perbezaan kepada keadaan keasidan. Kita tengok tadi, kita ada air suling yang mewakili neutral. Kita ada natrium hidroksida cair mewakili alkali, dan kita ada asid hidroklorik cair untuk asid. Ya, tiga keadaan dia akan menunjukkan tiga keadaan pertumbuhan mikroorganisma yang berbeza. Kalau nilai pH, iaitu nilai untuk pH neutral, merupakan nilai pH optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Sebab tu, kalau dari segi piring Petri, eksperimen yang disediakan piring Petri untuk neutral, kita boleh lihat ada pertumbuhan mikroorganisma. Sebab apa tadi kita kata? Sebab nilai pH, pH neutral merupakan pH yang optimum, yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Beza pula dengan keadaan pH yang berasid ataupun beralkali. Mungkin ada sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup dalam keadaan asid dan juga beralkali. Okey, kita tengok apa yang telah dilakukan. Ni yang saya dah buat sebelum ni. Untuk asid, kita boleh ada nampak sedikit koloni pertumbuhan mikroorganisma. Sama juga dengan alkali. Kita boleh nampak ada sedikit pertumbuhan mikroorganisma berbeza dengan yang neutral tadi. Yang banyak koloni pertumbuhan mikroorganisma. Ini adalah faktor yang menunjukkan bahagian nilai pH merupakan pH 7 tu yang paling optimum. Yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Dan kita ada nutrien. Nutrien kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien kalau faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH adalah terhad. Maknanya, cikgu, dia tidak boleh bergantung hanya pada nutrien, kehadiran nutrien. Ya, dia melibatkan juga faktor-faktor yang lain. Dan kita ada pertumbuhan mikroorganisma, satu eksperimen yang nak menunjukkan kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus species. Jadi tujuan ni adalah untuk mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus species. Apa penyataan masalah eksperimen ini adalah apakah kesan nutrien
terhadap pertumbuhan Bacillus species. Baik. Dan hipotesis Bacillus species memerlukan nutrien untuk pertumbuhan. Dan Baik. kita ada pemboleh ubah. Ada 3 jenis pemboleh ubah iaitu dimanipulasikan, kita tengok kehadiran nutrien. Untuk bergerak balas, kita lihat bilangan koloni Bacillus species. Baik. Dan apa yang kita malakan, isi padu larutan kultur Bacillus species dan juga suhu persekitaran. Dan untuk eksperimen ini, apa yang diperlukan? Bahan, larutan kultur bakteria Bacillus species, agar-agar nutrien steril, agar-agar tanpa nutrien steril dan juga pita selofan. Dan radasnya adalah 2 piring Petri steril dengan penutup berlabel A dan B dan juga dawai gelung. Dan eksperimen ni sama seperti tadi yang kita buat, yang saya tunjukkan untuk bahagian piring Petri. Okey, pertama sediakan piring Petri yang ada 10 cm padu agar-agar nutrien steril dan labelkan A. Kemudian kita ambil satu piring Petri lagi, kita letakkan agar-agar tanpa nutrien, kita labelkan B. Dan kita sterilkan dawai gelung, hujung dawai gelung tu dengan panaskan. Okey, dan kita alihkan hujung dawai gelung tu daripada nyalaan dan biarkan dawai gelung steril tu menyejuk pada suhu bilik. Baik. Dan kita perlu celup hujung dawai gelung ke dalam larutan kultur Bacillus species tersebut. Dan kita nampak gunakan hujung dawai gelung tersebut untuk melumurkan kultur bakteria secara zigzag ke atas agar-agar nutrien steril di dalam piring Petri A. Yang A tadi yang ada nutrien. Ada nutrien. Dan kita ulang balik langkah 2 hingga 5 untuk piring Petri B iaitu yang tanpa nutrien. Dan tutup piring Petri A, tutup piring Petri B, lekatkan penutup pita selofan, kita terbalikkan. Dalam keadaan terbalik, kita simpan piring Petri A dan B dalam almari gelap selama 3 hari. 3 hari. Okey, dan selepas 3 hari kita keluarkan piring Petri dari almari dan kita perhatikan koloni bakteria dalam setiap piring Petri. Dan murid-murid di rumah perlu rekodkan pemerhatian dalam jadual. Tengok piring Petri dan catat sama ada tiada koloni, koloni yang sedikit atau koloni yang banyak. Jadi pemerhatian yang dilakukan yang dapat dilihat, okey, untuk piring Petri A, okey, kita boleh nampak piring Petri A yang ada nutrien, okey, sangat banyak. Okey, koloninya ni saya boleh nampak. Nampak cikgu banyak. Koloni yang banyak untuk nutrien, kehadiran nutrien dalam agar-agar. Berbeza dengan untuk piring Petri B, kehadiran nutrien dalam agar-agar tiada. Kehadiran nutrien, kita boleh nampak tiada koloni. Tiada koloni. Okey, tiada koloni. Ni perbezaan yang ditunjukkan kepada bahagian piring Petri A dan piring Petri B. Nak menunjukkan kalau piring Petri yang ada nutrien menunjukkan koloni yang banyak, manakala piring Petri B yang tiada kehadiran nutrien dalam agar-agar menunjukkan tiada koloni dalam piring Petri tersebut. So apa kesimpulan eksperimen ini? Adakah hipotesis diterima? Apakah kesimpulan? Ya, betul Nisa. Hipotesis diterima. Jadi kesimpulannya, Bacillus species ni memerlukan nutrien untuk pertumbuhan. Jadi kita telah pergi kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ada 5 tadi kan cikgu kan? Ya, betul. Ada kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Okey, betul. Kita bagi lagi bintang. Bagi lagi bintang. Terima kasih cikgu. Baiklah, kita akan berinteraksi seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Terima kasih bagi yang masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Topik kita hari ini, topik mata pelajaran sains tingkatan 5 dunia mikroorganisma. Cikgu Rosam, saya rasa kita dah di penghujung kelas kita hari ini. Wah, seronok sangat lakukan eksperimen bersama-sama murid-murid di rumah. Jadi apa yang kita boleh ringkaskan daripada pembelajaran kita daripada awal tadi, Cikgu? Okey, terima kasih Nisa. Okey, kita buat kesimpulan rumusan untuk tajuk hari ini 1.1 dunia mikroorganisma. Kita lihat dulu apa definisi mikroorganisma. Jadi murid-murid di rumah dan Nisa juga boleh ingatlah apa definisi mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma seni yang kita tidak dapat lihat dengan menggunakan mata kasar, tapi kita boleh lihat dengan bantuan mikroskop. Okey, itu dunia mikroorganisma. Selepas kita dah tahu definisi dunia mikroorganisma, apa mikroorganisma, kita perlu lihat apa itu flora normal. Okey, definisi flora normal tadi kita nampak mikroorganisma yang kita temukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan yang tidak menyebabkan penyakit. Contohnya yang ada pada bahagian uretra, bahagian atas salur pernafasan, kulit dan juga usus kecil. Okey, dan kita tengok semula ni gambaran rajah gambar yang menunjukkan flora normal pada manusia. Okey, dan seterusnya kita tengok pengelasan mikroorganisma. Baik, Cikgu. Okey, apa tadi yang kita dah belajar yang Nisa boleh kelaskan mikroorganisma? Ada berapa kumpulan? Ada 5 kumpulan pengelasan mikroorganisma. Yang pertama kita ada fungi, kita ada alga, kita ada protozoa, kita ada virus dan juga bakteria. Ya, betul. 5 tu betul. Saya bagi lagi bintang pink kepada Nisa. Bagus. Dan seterusnya kita perlu ingatlah 5 kumpulan. Kumpulan untuk mikroorganisma tadi. Macam yang Nisa sebut tadi, kita ada fungi, kita ada alga, kita ada protozoa, bakteria dan juga virus. Dan murid-murid di rumah boleh rujuk semula buku teks yang ada. Kita lihat apa perbezaan, apa persamaan dari segi ciri-ciri kesemua 5 mikroorganisma tadi. Maknanya kita tahulah kalau saiz untuk fungi, kita ada makroskopik, kita ada fungi, mikroskopik, dan kita perlu tahu apa bentuk fungi. Maknanya kita ada yeast yang berbentuk sfera kecil, kita ada mucor yang ada sporangium berbentuk sfera dan kita ada hifa yang berbentuk berbenang. Ini semua boleh dikelaskan dalam perbezaan setiap kelas mikroorganisma tersebut. Okey, dan kita tengok semula apa yang dikatakan alga. Alga pun salah satu mikroorganisma yang ada saiz yang berbeza-beza. Kita ada makroskopik yang kita dapat lihat dengan mata kasar. Apa contohnya? Kita ada alga laut. Okey, dan alga mikroskopik yang saiznya kecil iaitu 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Contohnya kita ada Spirogyra spesies dengan Chlamydomonas spesies. Dan kita tengoklah bentuk alga dan kita lihat balik nutrisi alga yang berbeza. Alga ni berwarna hijau disebabkan ada kloroplas dan dalam kloroplas kita ada klorofil untuk menjalankan proses fotosintesis. Dan untuk pembiakan alga kita ada pembiakan S-seks dan juga pembiakan seks yang berbeza. Dan kita ada protozoa. Protozoa adalah kumpulan yang ketiga tadi kan. Kumpulan ketiga protozoa, contohnya kita ada paramecium, kita ada ameba. Dan paramecium ni kita lihat bentuknya seperti bentuk selipar. Dan kita nampak ada makronukleus, mikronukleus, ada vakuol makanan, vakuol mengecut.
Okey, dan juga kita boleh nampak adanya ameba spesies yang bentuknya berubah-ubah. Okey, dan kita lihat protozoa tadi, recap balik, ingat balik adanya pseudopodium ataupun kaki palsu. Kaki palsu. Sebab perlu bergerak ke arah makanan. Dan ameba ni akan mengepung makanan tersebut, okey, dengan cara menggunakan pseudopodium. Dan seterusnya kita lihat bakteria. Bakteria pula kelas yang keempat. Bezanya berukuran saiznya 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer dan perlu penggunaan mikroskop cahaya kuasa tinggi. Kan, dan kita lihat ada virus. Virus saiznya paling halus, paling seni. Dan virus ni macam sekarang kan COVID situasi, ini adalah ciri di mana virus tu. Dan kita tengok eksperimen kewujudan mikroorganisma dan kita lihat juga kan beza faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dan murid-murid boleh lakukan eksperimen yang telah kita lakukan bersama-sama. Cikgu, selain daripada buku teks, bagaimana murid-murid nak mendapatkan bahan pembelajaran kita hari ini? Portal apa tu cikgu? Saya nak kena catat ni. Okey, semua murid-murid boleh lihat, boleh rujuk, ulang kaji melalui portal Sumberku. Okey, dan supaya apa yang kita pelajari hari ini kita dapat ulang balik, yang penting insya-Allah dapat kejayaan yang cemerlang nanti. Murid-murid boleh ke pautan yang terpapar di skrin TV anda sebentar tadi. Cikgu, secara keseluruhannya pentaksiran buat saya yang telah melakukan aktiviti jawab soalan berapa bintang? Daripada awal pelibatan kelas kan, mula-mula jenaka tapi tak apa, yang penting kita dah beritahu kan roti itu tak boleh disentuh sebab akan menyebabkan perubahan keputusan eksperimen. Kesimpulannya saya bagi lagi bintang yang kelima. Terima kasih cikgu. Terima kasih, tahniah Nisa. Terima kasih kepada Cikgu Rozan Pauti daripada SMK Putrajaya Presin 11-1. Cikgu, mata pelajaran sains kita hari ini diharapkan apa yang kita bincangkan dengan murid-murid di rumah dapat membantu dan bermanfaat buat semua. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih.